Masa selanjutnya pada Khair Ashraf. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Wainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan diruang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hujung minggu, pada hari yang mana ramai yang ambil peluang bercuti lah kan. Hari cuti lama ni, alhamdulillah, maka sama-samalah kita manfaatkan masa yang ada ini. Mudah-mudahan masa yang ada ini dapat kita jadikan masa yang paling berkat untuk kita hasilkan dalam diri kita, kerana masa kita ada ni masa sangat-sangat singkat dalam kehidupan kita. Jadi manfaatkan masa yang ada untuk kita, sama ada kita menambah ilmu kita, sama ada kita ni menziarahi, sama ada kita ni melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan lain-lain lagi. Baik, insya-Allah pada pagi ni kita nak bicarakan tentang hari di mana rahsia itu dibuka semua sekali, dan hari ke atas dunia kita ni kita kena sembunyikan beberapa rahsia. Yang kita nak bandingkan iaitu di akhirat kelak rahsia semua akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Tariq iaitu ayat 9, Allah kata yauma tublas sarair, itu pada hari yang dizahirkan segala rahsia. Tidak ada lagi rahsia yang perlu kita sembunyikan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita nak ambil daripada ayat ini, di atas dunia ini kita perlu rahsiakan beberapa perkara. Di akhirat kelak perkara itu akan dizahirkan, perkara itu akan dibukakan kepada semua. Atas dunia kita perlu ada beberapa perkara dalam diri kita dan keluarga kita yang perlu kita rahsiakan supaya dia dapat menghindarkan diri kita daripada perkara-perkara khususnya hasad, dengki, fitnah dan sebagainya. Ada 3 perkara yang kita nak bicarakan pada pagi ini insya-Allah. Yang pertama sekali iaitu rahsiakan umurmu. Rahsiakan umurmu. Yang kedua iaitu rahsiakan tentang hal ehwal keluarga kita. Dan yang ketiga itu rahsiakan tentang harta kita. 3 perkara yang kita akan lihat pada pagi ini. Yang pertama sekali, rahsiakan umurmu. Sudah rahsiakan umur. Macam mana pula ni? Ini kerana umur ni, umur yang kita ada pada hari ini, dia ada agak sensitif bila mana kita nak comparekan atau kita nak lanjutkan dengan situasi kehidupan kita. Sebagai contoh, saya katakan sebagai contoh, umur dah berapa? Umur dah 26, oh tak kahwin lagi Jadi bila dia tanya tentang umur dan orang berkomparekan dengan kehidupan kita, dia akan jadi satu hasad, dengki, satu fitnah. Umur dah lanjut, kenapa tak kahwin lagi? Ataupun umur dah masuk 30, umur berapa? Umur 30, oh kenapa tak kahwin lagi, dah tua dah ni. Itu antara perkara-perkara sensitif yang kadang-kadang menyebabkan orang bertanya itu boleh jadi keadaan yang tidak sempurna, atau boleh jadi keadaan bila bertanya tentang umur ini menyebabkan rasa ketidakpuashatian atau tegus hati disebabkan persoalan-persoalan begitu. Kalau kita tanya orang tentang umur, ada pandangan kata dia ada harus dan ada juga jatuh haram. Kalau harus ini, bila kita tanya berkaitan umur itu untuk kita untuk urusan-urusan tertentu, dia tidak menyebabkan dia terasa hati, tak ada masalah. Tapi kalau dengan umur kita bertanya, dia reflect kepada perkara-perkara yang saya cerita tadi. Oh, umur dah ni tak kahwin lagi. Oh, kenapa tak kahwin lagi? Dia akan menjatuhkan maruah dia. Ataupun, oh, umur dah lanjut, kenapa tak ada anak lagi? Jadi akan menjatuhkan maruah dia. Jadi ini menyebabkan reflect kepada kehidupan kita. Jadi kalau kita ini seelok-eloknya kita sembunyikan umur kita, maksudnya kita tidak perlu menayangkan atau tidak perlu menzahirkan kepada orang. Ini bagi tahu umur saya sudah sekian-sekian, tak perlu. Kerana ketika itulah ada pelbagai perkara yang boleh berlaku, antaranya iaitu mungkin ada orang memandang rendah kepada kita. Okey, umur berapa ni, muda lagi, ilmu tak cukup ni. Contohlah macam saya sendiri lah. Kata, muda lagi ni, mungkin ilmu tak cukup, nak cakap tentang ni. Itu antara perkara bila mana kita menzahirkan umur kita kepada orang lain. Sedangkan
Umur itu memang berbeza-beza dan ilmu juga berbeza-beza, pengalaman berbeza-beza. Kita kena nilai perkara itu. Kena comparekan saya dengan ibu-ibu ayah sekalian, pengalaman ibu dan ayah sekalian cukup-cukup banyak. Saya ni baru setahun jagung. Pengalaman masih kurang, tapi insya-Allah dengan ilmu yang saya ada sedikit sebanyak itu, boleh saya kongsikan dengan ibu ayah sekalian. Walaupun umur kita beza, cuma sembunyikan umur itu. Okey. Dalam banyak perkara, kita lihat umur ini Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita dengan angka 40 dan angka 60. Kenapa akronimnya angka 40 dan angka 60 ini? Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tumpuan khusus kepada nombor ini, 40 dan 60. Umur 40 ini, umur 40 adalah umur amat matang. Umur 40. Iaitu ketika ini umur yang boleh mengerti, umur yang boleh memahami, umur yang boleh memahami segala-galanya lah berkaitan fakta-fakta kehidupan, umur 40 ni. Jadi ketika umur 40 ini dan ke atas, maka umur ini umur kemuncak untuk dia memahami tentang perkara-perkara, untuk memahami tentang selok-belok kehidupan dia. Apa yang baik, apa yang buruk. Kalau umur 40 ini dia dah selesai, maka insya-Allah 40 dan ke atas sampailah ke tempoh-tempoh akhir kehidupan atas dunia, dia akan selamat daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya dia buat. Jadi umur 40 ni kayu ukur dia lah. Kalau ketika daripada dia balik sampai 40 ini, dia belum lagi menyelesaikan hal ehwal kehidupan dia. Mungkin ada salah silap bab asas fardu ain belum lengkap. Bab asas fardu kifayah pun belum tahu. Yang mana yang wajib, yang mana yang sunat, yang mana makruh belum tahu. Okey, itu adalah tempoh untuk belajar. 40 dan ke atas tempoh untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Aplikasikan ataupun kita katakan kita nak apply dan kita nak pastikan kita boleh ikut apa-apa yang telah kita tahu daripada awal hingga ke atas. Akan tetapi sekiranya kita tidak mengetahui dan masih lagi tempoh belajar, itu tidak salah. Bukan maksud, ini dah habis tempoh ni macam nak belajar lagi. Tak, tempoh belajar ni sampailah kita kembali bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita habis nyawa atas dunia itu, tempoh kita belajar. Tak akan terhenti tempoh belajar tersebut. Sampai kita, macam kita pada pagi ni lah, kita tempoh belajar. Tempoh untuk kita sentiasa ingat apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW, dan itu ilmu yang sangat-sangat berguna kepada kita. Okay? Maka, bila mana kita katakan umur 40 ini, umur yang mana sekiranya ketika ini masih rakus melakukan maksiat, masih kata tidak sedar diri, bersalah atau melanggar peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika inilah dia hampir-hampir untuk meletakkan diri dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tempoh lama ni, umur 40, umur matang, umur yang dah matang sungguh. Sekiranya dia tidak buat apa-apa, tidak buat apa yang Allah suruh, tidak tinggalkan apa yang Allah larang, maka ketika inilah umur yang kemuncak untuk dia sentiasa berada pada landasan yang betul, dan bahasa tepat. Kalau 40 ni belum lagi kata bertaubat, belum lagi nampak hala tuju dalam agama ini, maka ini satu keadaan yang parah lah, kita kata keadaan parah yang perlu sedar dirilah, muhasabah dirilah perkara-perkara ini. Okey. Dalam surah Al-Ahqaf, Allah kata dalam ayat 15, Allah kata maksudnya, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan bersusah payah, menanggung susah payah, dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedang tempoh mengandungnya berserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. Setelah dia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya, dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai. Dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriatku, zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu dan berserah diri. Maka digambarkan di sini sampai ke peringkat dewasa. Sifat dewasa ini 40, iaitu sempurna kekuatannya, dan sampailah dia ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah, ya Tuhanku, ilhamkanlah daku
supaya tetap bersyukur atas nikmat yang engkau kurniakan kepadaku. Maka kalau sampai kita ni mungkin ada dah sampai, ada yang dah lebih umur 40, maka sentiasa titipkan di bibir kita ni syukur atas nikmat Allah bagi pada kita. Tak kira lah nikmat apa sekalipun Allah bagi, asalkan itu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, maka sentiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pandang orang lain. Jangan pandang orang lain. Buka pintu rumah tengok pandang orang lain. Ish, apa nak bandingkan aku dengan jiran ni, jauh ni. Macam langit dan bumi kita ni. Jangan pandang orang lain. Okey? Ketika ini, tengoklah diri kita. Pergi depan cermin, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Lihatlah bagaimana Allah bagi nikmat kepada kita. Alhamdulillah. Sampai umur hari ini masih sihat walafiat, masih ada kekuatannya. Alhamdulillah, pegang telinga kita, masih dengar clear lagi ni orang cerita ni. Masih jelas pendengaran ni. Peganglah mata kita, tak ada spek mata. Alhamdulillah, terang lagi mata. Saya dah kena pakai spek. Macam ibu-ibu yang tak pakai spek itu, pegang, tak pakai spek, terang lagi. Nak cucuk jarum pun elok pak masuk. Terus, kata nak baca surat khabar ke, nak baca, memang jelas lagi. Alhamdulillah. Pegang hidung kita, elok baunya. Orang jiran sebelah masak pun kita boleh bau. Dia katakan masih lagi merasai nikmatnya. Ambil sedikit minuman, elok rasa manis, elok rasa masin, elok rasa masam, elok rasa pahit. Menggambarkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Alhamdulillah, kita kena bersyukur. Tengok pula pergi buat medical check up, kan dia check tiap-tiap bulan, tengok elok lagi darahnya, elok kecil manisnya, semua lagi elok. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun sekiranya kita ni dah buat tengok Allah, ada kecil manis sikit ni, tak banyak pun, ada baru 7. Kita bolehlah kata mohon untuk kawan makan gula dan sebagainya. Maka kita masih bersyukur lagi. Alhamdulillah, umur aku dah panjang dulu, umur aku dah lama aku berada atas bumi ini, masih lagi Allah bagi sedikit kesihatan berbanding dengan orang lain. Maka sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umur yang Allah bagi pada kita itu tak perlu nak dibawa kepada orang. Yang penting kita bersyukur dengan apa Allah bagi pada kita, dan jangan kita banding-bandingkan orang lain. Bersyukur dengan apa Allah bagi. Kerana kesihatan Allah bagi ni, hari ni kita sihat walafiat, rasa bertenaga sungguh. Esok belum tentu. Tiba-tiba kita ni bukan sakit tu disebabkan dalaman, sakit luaran. Terjatuh, turun daripada tangga, bukan tangga tinggi pun, rendah aja, tapi tergelincir, jatuh sakit. Daripada semalam elok berjalan laju, tiba-tiba hari jalan dah terjongkit-jongkit. Dan gambarkan nikmat Allah bagi pada kita cukup-cukup banyak. Maka syukurlah dengan apa yang Allah bagi pada kita, kerana kita telah melepasi umur 40, yang mana kekuatan kita telah sempurna. Dan ketika itulah, sekiranya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itulah Allah akan bagi kepada kita nikmat-nikmat yang berganda-ganda. Sekiranya kita kufur, kita argue kepada Allah, ya Allah, kenapalah aku sakit? Kaki aku dah elok ya, tapi tak ada sakit-sakit. Kenapalah engkau bagi sakit pada aku? Maka kita kufur nikmat Allah bagi pada kita, mungkin kita tak akan sembuh, mungkin kita sukar untuk kita sembuh. Maka kita kena usahakan supaya kita sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah kadang-kadang kita pergi buat medical check up, doktor pula yang cucuk kita ni kasar sikit pada kita lah, cucuk Allah sakitnya, balik kita mungut, apa doktor cucuk macam tu punya, kata nak bunuh ke apa. Kita ni menggambarkan keadaan yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan jadi hospital, pergi medical check up je. Kebetulan mungkin ketika itu tersakit lebih sedikit. Maka alhamdulillah Allah, ada juga orang nak merawat aku, ada juga orang nak menasihati aku. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan diri kita ni, jasad kita ni kepunyaan Allah, bukan untuk diri kita. Kita sementara atas dunia ni. Ada roh kita dalam ni boleh menyebabkan kita boleh bergerak, kita boleh sakit, rasa kemanisan iman, rasa kata keindahan semua sekali itu sebabkan jasad kita. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala perkara-perkara yang kita laksanakan. Okay? Dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan masuk ke dalam jiwa zuriat keturunan kita. Jadi apa-apa kebaikan yang kita buat kebaikan. Daripada pagi kita bangkit, kita buat kebaikan. Daripada tengah hari kita buat kebaikan, petang buat kebaikan. Semua kebaikan kita buat itu, kita berdoa pada Allah, ya Allah, jadikanlah kebaikan yang aku buat ini juga meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku, masuk ke dalam jiwa anak-anakku, masuk ke dalam jiwa cucu-cucuku, cicit aku dan sebagainya.
Kerana kita katakan bahawa bila mana kita mencecah umur sekian-sekian ini, maka perlu untuk kita bahawa kita renungkan balik apakah kebaikan-kebaikan yang telah kita laksanakan dalam kehidupan seharian kita. Apa kebaikan yang kita buat? Kebaikan dengan habdul minallah ke? Atau kebaikan dengan habdul minannas ke? Kita kena nilai diri kita sendiri. Tak perlu tanya orang lain, oh hari ni kau buat apa? Tak perlu. Tanya diri kita sendiri, apa kebaikan telah kita laksanakan. Itu umur 40. Baik, jadi umur 40 ni umur yang mana umur matang. Umur matang, kemudian umur matang dalam Islam, yang mana dia mula pada balik sampai umur 40 ni umur yang matang lah. Umur yang kita katakan bersungguh-sungguh kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan meningkat lebih meningkat sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi di sini gambarkan umur 40. Bila mana kita rujuk pada ayat tadi, digambarkan bahawa ada berkaitan dengan ibu bapa. Ibu bapa. Jadi kalau umur kita ni, contoh umur kita dah mencapai 40, pasti ibu atau ayah kita melepasi umur 60. Kita tengok logik begitulah. Kalau kita ni umur dah 40, pasti kalau ibu dan ayah ada lagi, dia akan mencapai umur 60 ke atas. Maka ketika mana 60 dan ke atas itu, maka ibu dan ayah memerlukan banyak sokongan dan bantuan daripada kita. Jadi kronologinya begini. Kalau ketika mana ibu ayah kita dah umur 65, kita 40, maka ketika itu kita nampak balance-nya adalah kalaulah ibu ayah kita atau kita sendiri berumur ketika ini buat perkara-perkara kebaikan, pasti di bawah ini akan melihat perkara kebaikan itu dan akan diikutinya. Dan bila mana kita ataupun anak kita ke yang melihat kebaikan ini dibuat oleh kita ataupun ibu ayah kita, maka di bawah itu, iaitu anak cucu kita itu pun akan mengikut apa yang kita buat. Maka pasti kita akan lihat kebaikannya bermula daripada kita, turun kepada anak kita, turun kepada generasi yang di bawah itu. Kesinambungan, macam ayat tadi, iaitu mana Allah kata sifat-sifat kebaikan itu meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Kita buat baik, dilihat baik oleh anak kita, dilihat baik pula oleh cucu kita. Kerana kebaikan itulah perkara yang kita nak pastikan sentiasa adanya contoh teladan yang baik. Contoh ni tak mudah. Bukannya susah, tak mudah lah. Bukannya susah. Contoh teladan baik ni bukan susah. Yang baik, contoh kita katakan, kita berjalan di taman permainan, nampak sampah kita pungut. Ada orang melihat? Ada. Jangan kita kata buat video siap. Okey, sekarang saya sedang mengutik sampah di taman permainan. Tak perlu begitu. Sedangkan apa-apa sahaja kita buat itu, ada mereka yang melihat. Contoh kita pergi makan dekat kedai. Lepas siap makan, tengok dah banyak kan, makan lauk, macam-macam lauk kan. Maka sebelum kita balik, kita susu pinggan kan. Ambil susu mana pinggan dah kosong, ambil letak. Ambil yang kosong letak atas. Susu begitu. Kita nak buat untuk apa? Untuk buat kebaikan, bukan nak tunjuk pada orang. Sebab kita tahu mungkin ketika itu ada orang yang melihat. Mungkin ketika itu ada orang merekodkan apa yang kita buat. Jadi bila kita buat dengan ikhlas untuk kita menzahirkan kebaikan itu, maka ia akan menurut, dia akan merasap masuk ke jiwa kita itu, ke jiwa cucu, cicit kita itu lah. Apa-apa yang kita laksanakan. Yang perkara baik itu bukan semestinya nampak, oh nak bagi sumbangan besar-besar. Tak. Kita buat yang sekarang kita mampu, tapi perkara baik itu boleh merasap masuk dan automatik dia akan beri kesan kepada generasi akan datang. Okey, maka umur yang kita ada ni tak perlulah kita war-warkan kepada orang lain, kerana umur itu akan berlalu dan kita mengetahui apa yang sepatut kita laksanakan. Tak perlu, oh saya umur dah 60 ya tuan-tuan sekalian, maka saya nak buat sekian-sekian. Tak perlu kita cerita pada orang. Kerana setiap apa yang kita buat itu, ada orang akan memerhatikan kita. Tak perlulah kita nak war-warkan umur kita, dan tak perlu juga kita untuk bertanyakan umur lain. Kenapa? Kadang-kadang satu macam ni lah. Kita beritahu kan, umur dah kata dah, baru dalam 60 lebih. Oh, tapi perangai macam budak-budak Perangai macam orang muda Budak tu umur saya kan. Oh, perangai macam orang muda yelah, jangan-jangan kita kena orang muda. Itu sebenarnya bukan nak memuji dia, tapi nak memastikan bahawa, oh dia ni umur dah lanjut, tapi perangai macam orang muda, macam tak sedar diri. Contoh begitu. Dia kan macam cerita Pak Ma'u tu lah, cerita P.W. kan Pak Ma'u tu kan. Oh nak pergi malam muda-mudi tu, tiba-tiba ada tongkat semua, buat tongkat semua sekali. Excited lebih macam tu. Sedangkan orang dah tahu bahawa dia ada umur yang lanjut begitu, tak sepatutnya berada di situasi begitu. Jadi tak perlu kita nak zahirkan
apa-apa yang tak sepatutnya dengan umur yang kita ada pada hari ini. Okey, itu pertama. Okey. Maka bila mana umur 60 pula. Umur 60 ni umur yang mana kalau Allah bagi ruang kepada kita untuk kita hidup ketika umur 60, maka maka umur itulah Allah nak bagi peluang kepada kita untuk tambahkan amal ibadah dan tambahkan tempoh untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahakan, kita kena gunakan masa Allah bagi pada kita. Ya, Allah panjangkan umur kita, jangan kita kata, kenapalah aku ni panjang benda umur, tak mati lagi. Jangan begitu, kerana setiap umur yang Allah gunakan pada kita itu, maka gunakanlah untuk kebaikan. Allah bagi panjang umur, alhamdulillah panjang umur, maka banyak-banyaklah kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan ibu-bapa sekalian, seorang makcik lah, seorang nenek dah meninggal dunia. Dia ni umur panjang sungguh, umur kat 100 lebih. Sihat wal afiat, tak ada sakit. Sakit demam-demam tu adalah sakit yang kata tenat tak ada. Pantang semua tak ada. Makan orang makan air batu, makan minum ais, makan aiskrim, semua dia biasa, tak ada masalah. Makan durian, semua dia biasa. Semua dia kena itu biasalah. Jadi anak-anak ni risau. Kata, mak kita ni kenapa ni, kata sihat semacam, kita risau juga kan, boleh saka ke apa ni. Melihat kepada situasi dia tu, berbeza dengan orang tua lain. Jadi bila mana nak meninggal tu, anak-anak jumpalah bagaimana demam, terus kata, mak kalau mak ada benda saka ke apa, lepas mak kami tak sanggup nak terima. Tak ada, mana ada mak benda saka apa, semua tak ada. Jadi bila ditanya kembali, ada siapa apa yang menyebabkan mak ni sihat, bertenaga, kita tak ada rahsia apa-apa, cumanya amalan-amalan yang seharian lah yang dibuat. Antaranya adalah dia baca Yasin tiap-tiap malam, sekiranya boleh baca Yasin lah, sekiranya boleh solat dan sebagainya. Tiap-tiap malam dia baca Yasin lepas maghrib. Itu amalan dia. Dia tak baca surah lain, itu Yasin dia daripada muda sampai dia ketua. Maka amalan dia itulah menyebabkan dia ni sihat sampai kepada hari ini. Maka nak gambarkan bahawa amalan itulah yang akan memberi kekuatan kepada dia, dan kebaikan itulah yang akan contoh teladan kepada generasi yang akan datang. Okey, baik. Maka umur 60 tersebut umur yang perlu kita letakkan bahawa Allah bagi peluang kepada kita untuk kita ini meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ketika itulah dia akan menyebabkan kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ini masa yang sangat masa paling panjang lah, kita masa luangan yang paling panjang untuk kita ni berada, menghilangkan kesibukan, perbanyakkan amal ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang yang pergi holiday tu macam mana? Contohlah kan, habis pencen 60, pergi travel sana travel sini. Sebenarnya kita pergi keluar negara ke, pergi berjalan ke lepas habis usia kita ni berpencen dan sebagainya, itu tak salah. Itu tak salah. Bila mana kita pergi itu, sebenarnya kita mengambil peluang untuk kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Atau bergantung pada niat lah kan. Tapi bila mana ada orang bertanya, kata, orang umur 60 pencen buat-buatlah, pergi duduk ketika masjid, buat-buatlah pergi masjid banyak-banyak sikit. Ni asyik habis dulu kata zaman kerja sibuk dengan kerja. Bila habis kerja ni, merayap dia kerja ni. Habis tempat nak pergi. Habis negara nak pergi. Duit pencen banyak. Pergi itu, dia nak menggunakan kesempatan masa yang dia ada, yang Allah bagi pada dia, untuk dia meneroka dunia. Dia pergi untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, melihat orang-orang yang berbeza-beza di dunia, di tempat-tempat yang lain. Dan ketika itulah dia akan menginsafi diri dia. Dia bukan tak solat, dia pergi solat masjid besar-besar. Pergi melihat dunia-dunia lain, dan daripada itulah dia akan mendatangkan rasa keinsafan kepada dia, datangkan keindahan yang Allah bagi pada dia. Allah, cantik sungguh dunia yang kau ciptakan ini, bermacam-macam orang yang dia berjumpa. Sebagaimana yang kalau kita baca surah Al-Hujurat kan, Allah kata, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakrin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, ya ayuhan nas inna khalaqnakum, Allah jadikan kamu daripada lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, jadikan berbangsa-bangsa, berpuak-puak, lita'arafu, untuk kita saling kenal dan mengenali antara satu sama lain. Maka tak salah jangan kata kita kutuk pula kawan kita tu. Kata orang dah habis kerja, dah pencen, bawa-bawa lah, kata buat pergi ke surau masjid, ini pergi tengok
bulan ni ke sana, bulan ni ke sini, kata apa. Tak. Tengok niat dia ke mana. Dan niat dia untuk pergi melihat kebesaran Allah SWT, silakan. Itu yang terbaik baginya. Sebab kita berada di tempat yang berbeza. Jangan samakan diri dengan diri kita. Duit dia banyak. Anak dia dah semua dah berkejaya, dah hebat-hebat semua sekali. Maka pergilah juga untuk melihat kebesaran Allah SWT. Di tempat kita dia tak ada salji. Pergi tempat ada salji, Allah, macam ni salji, macam ni tempat sejuk, macam ni Allah besarnya ciptaanmu, ya Allah. Jadi datangkan keisafan kepada dia, datangkan rasa macam Allah besarnya nikmat Allah bagi kepada kita sebagai hamba-Nya. Baik. Okey. Itu pertama. Itu cerita pertama lah berkaitan dengan rahsiakan umur kita, rahsiakan umur kita daripada kita wawarkan kepada orang lain untuk mengelakkan adanya iri hati, adanya hasad dan dengki, adanya fitnah-fitnah yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita. Maka kita kena elaklah benda-benda begitu. Okey. Yang kedua ialah iaitu sembunyikan berkaitan hal ehwal keluarga kita. Sembunyikan berkaitan hal ehwal keluarga kita. Keluarga ni dia asas daripada suami dan isteri dan anak-anak lah. Ini asas dia dalam keluarga kita. Maka kita kena pastikan ketiga-tiga perkara ini dalam kadar yang betul, dalam kadar yang sepatutnya. Suami dan isteri hasil daripada pernikahan. Hasil daripada pernikahan dan ialah fitrah yang mana kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berkahwin dan pernikahan itu akan membentuk satu rumah tangga yang sakinah, satu rumah tangga yang mawaddah, yang warahmah, yang Allah Subhanahu Wa Taala berkatkan. Allah Subhanahu Wa Taala redai yang apa yang kita laksanakan. Okey. Dan kita semua tak nak rumah tangga kita bina itu dengan mawaddah warahmah semua sekali itu hancur ataupun kita kata berkecai disebabkan oleh ada perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku. Okey. Maka kehidupan rumah tangga ini dia adanya warna-warninya, ada warna perak, ada warna emas, ada warna kansu, hijau, biru, semua ada warna-warni yang akan menghiasi, ada sengketanya, ada kisah suka dan dukanya, ada kata hati luka, ada yang kata yang gembira, sangat-sangat gembira dan sebagainya. Itulah lumrah dalam kehidupan suami dan isteri. Okay? Semua ini menjadi kebiasaan, jadi adat dalam kehidupan kita sebagai kehidupan berkeluarga lah. Yang penting kita kena saling memahami antara satu sama lain. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Quran bahawa daripada awal kehidupan sehinggalah matinya dipenuhi ujian, kesenangan, kesusahan. Daripada awal kita hidup ni sampailah kita dimatikan. Itu semua ada. Maka dalam ilmu ni kita kena faham bahawa kesedaran kita untuk memastikan hati kita ini hati manusia yang terbaik untuk kita ni ikut, kerana dalam kalau kehidupan kita tak ikut apa yang Allah suruh, maka rumah tangga kita ni tak akan jadi rumah tangga yang terbaik. Okay. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3 Allah kata, maksudnya patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedang mereka tidak diuji dengan suatu cubaan. Beriman tapi Allah tak uji. Kemudian dalam ayat ketiga Allah kata, dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian yang demikian nyata apa yang diketahui Allah mengenai orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya mengenai orang-orang yang berdusta. Maka bila mana Allah kata begitu, Allah akan datangkan ujian-ujian dalam kehidupan kita. Ada. Wallahualam ada ujian Allah kata. Maka Allah kata, manusia kan sebutkan ujian pertama, setahun pertama, tahun ketiga, tahun ke-5, tahun ke-10 dan sebagainya lah. Itu ujian-ujian dalam rumah tangga yang mana kita tak pasti benda itu. Datang dan dia adalah berbeza-beza dengan kehidupan kita dengan orang-orang lain lah, rakan-rakan kita dan sebagainya. Okay. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak lihat kita ni sejauh mana kesungguhan kita ni untuk taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Dengan perkahwinan tadilah, dengan perkahwinan tadi mana yang boleh kita laksanakan. Jadi situlah kita letakkan bahawa beruntunglah orang yang sabar yang mana menghadapi ujian dalam rumah tangga ni. Kita kata nak sebut ni, jangan kita kena rahsiakan hal yang rumah tangga ni. Kita kena bagi tahu bahawa kita kena sentiasa bersabar menghadapi ujian dalam rumah tangga itu. Okey. Maka di sini Allah kata dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah kata, sesungguhnya orang yang bersabar sahaja akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Bersabar.
Bersabar sebab itulah suami dan isteri ni dia kena bersabar di antara satu sama lain. Suami sabar dengan isteri sabar dengan suami. Kan itulah bila mereka bersabar dengan kedai-kedai masing-masing, maka Allah akan menyempurnakan pahala yang sangat-sangat banyak yang tidak terkira gandaannya. Rasulullah SAW bila mana menyatakan berkaitan hal ehwal keluarga ini, iaitu Rasulullah bagi tahu kepada kita daripada Abu Yahya Shu'aib bin Sinain radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sangat ajaib kerana seorang yang beriman sesungguhnya segala urusannya adalah baik dan tidak terjadi kepada seseorang kecuali hanya bagi orang yang beriman. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka demikian itulah kebaikan buatnya. Dan jika dia mendapat kesusahan, dia bersabar, maka demikian itulah kebaikannya. Maka apa-apa saja kita terima. Ketika mana kita dapat kesusahan, kita bersabar. Kita dapat kesenangan pun, kita bersabar. Mana Allah bagi semua itu ujian-ujian untuk kita. Maka setiap pasangan yang berkeluarga, dia berkahwin itu atas pilihan mereka sendiri. Bila Allah tetapkan kata dia kahwin, maka itu pilihan dia lah. Dan setiap apa yang dihadapi itu kena sabar dan syukur dengan apa yang Allah bagi pada kita. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Surah Al-Baqarah ayat 187 Allah kata, iaitu mereka itu para isteri adalah pakaian bagi kalian itu para suami dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Maksudnya saling melengkapi antara satu sama lain. Okey. Maka sudut pakaian ini kita nak bicarakan ayat ini. Hal ehwal yang perlu ditutup rahsia ini adalah berkaitan dengan mana patutnya? Bukan, kenapa kau tak duduk? Pertama sekali, pakaian itu digunakan untuk konteks pakaian lah. Pakaian yang kita pakai ini, konteksnya untuk menutup aurat. Dan analoginya lah sebagai menutup aurat dan kekurangan suami isteri itu daripada diketahui oleh orang lain. Kita nak menyembunyikan ehwal keluarga kita ni, kita kena ada pakaian. Kita ni bila ada pakaian, kita akan menutup aurat kita. Maka di situlah kita boleh menutup kekurangan suami kita, menutup kekurangan isteri kita daripada diketahui oleh orang lain. Maksud kita tak hebohkan lah. Tak hebohkan. Macam tadi kan, kita katakan rahsiakan hal ehwal keluarga kita. Maka tidak hebohkan kepada orang lain. Kerana bila mana sebelum kita berkahwin, tahu bahawa ini ada kekurangan A, kekurangan B dan sebagainya. Bila kita kahwin, banyak kurangan-kurangan yang perlu kita sembunyikan daripada pengetahuan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, iaitu sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lelaki-lelaki yang menyetubuhi isterinya kemudian diceritakan rahsia itu pada orang lain. Ini satu perkara yang buruk dan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan hal ehwal dalam rumah tangga dia, hal ehwal yang mana dia bersama dengan isterinya kepada orang lain. Itu perkara yang sangat-sangat buruk kerjanya. Maka ketika inilah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi SAW bersabda, duduklah, ketika mana ceritanya, duduklah adalah apakah seorang antara kamu ketika mana dia bersama dengan isterinya dalam biliknya, kemudian dia keluar menceritakan kepada orang lain. Aku telah berbuat dengan isteriku begini dan begitu, dengan isteriku begitu, semua sahabat terdiam. Kemudian beliau menghadap kepada jemaah perempuan dan bersabda, adakah di antara kamu yang bercerita sebegitu? Seorang anak gadis Ka'ab lalu berdiri dan menoleh ke sana kemari agar Rasulullah SAW dapat melihat dan mendengarnya. Demi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kaum perempuan pun biasa bercerita begitu. Rasulullah SAW bersabda, adakah kamu tahu bagaimana perumpamaan orang yang buat demikian? Sesungguhnya orang yang buat demikian itu seperti syaitan laki-laki dan syaitan perempuan-perempuan. Yang mana ketika mana dia bersama dengan teman perempuan kamu, dia bersama dengan keadaan terbuka. Gambaran begitu. Nak gambarkan di sini, Nabi dah tegur awal-awal. Dari hadis riwayat Ahmad ini, bila mana ada orang bercerita. Zaman Nabi ni cerita, zaman Nabi ni ada orang bercerita. Dia bagi tahu bahawa dia bersama isteri dia sekian. Lepas tu Nabi tanya kepada perempuan lain, adakah perempuan aku sama juga? Perempuan aku sama juga bercerita pada orang geng dia, dia dengan lelaki dia sama macam. Itu perkara kena rahsiakan. Dia berceritalah pada orang tu. Jangan bercerita. Jangan bercerita pada orang. Benda ini benda yang perlu dirahsiakan. Perlu dirahsiakan. Hal yang keluarga kita perlu dirahsiakan. Terutamanya berkaitan dengan hal bersama dengan isteri ataupun hal bersama dengan suami. Jangan diceritakan kepada orang lain. Itu pertama. Yang kedua itu, pakaian yang merujuk pada melindungi. Pakaian yang merujuk pada melindungi.
Suami isteri sepatutnya saling menjaga dan melindungi. Suami menjaga isteri, isteri menjaga suami, saling melengkapi antara satu sama lain. Dalam apa-apa keadaan sekalipun, suami isteri saling melengkapi keperluan masing-masing, saling menghormati, saling menjaga dan melakukan perbuatan dosa sebagai tanda cinta, tanda memiliki, tanda bahagia, tanda suka dan sebagainya lah. Ya. Jadi kedua-duanya punya tempat sandaran utama. Yang mana tempat untuk berkongsi kebahagiaan dan keduanya saling menguatkan antara satu sama lain. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, itu Ma'qil dari Abu Zubair, dia berkata, Jabir berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang daripada kamu terpikat dengan wanita lain dan menimbulkan rasa gejolak dalam hati itu, maka segera dia balik dan melupakan hasad kepada isterinya, kerana dengan yang demikian itu dapat menenteramkan jiwanya. Kan contoh orang lelaki ni kadang-kadang dia keluar, dia tengok wanita lain cantik dan sebagainya, kembali cepat-cepat kepada isterinya supaya hati dapat diubati. Kerana dia sama, dia kaedah yang umum. Bila mana seorang itu melihat orang lain cantiknya di mata pandangan dia, dia tak nampak yang isteri cantik. Sebab apa? Dia melihat orang itu berhias untuk orang lain. Bila mana balik rumah dia tengok, Allah, bini aku macam ni. Sebab apa? Dia tidak berhias untuk suaminya. Jadi dia nampak orang lain itu cantik, sedangkan orang lain itu sama juga kalau balik rumah macam tu jadinya. Kalau kat rumah tu berkelawar bajunya, sama juga bini dia di sini dengan bini orang lain tu, sama juga keadaannya. Tapi bila berada di luar, dalam konteks bekerja, pakaian bekerja itu, pakaian berhias dan sebagainya, cantiknya, bermakeup dan sebagainya, itu perkara yang perlu kita ludaskan, itu perkara yang perlu kita selesaikan betul-betul. Ya, itu toleransi, pembicaraan dan sebagainya lah, supaya dia saling melindungi antara satu sama lain. Antara satu sama lain. Okay? Itu yang kedua. Yang ketiga, pakaian ini menunjuk pada pakaian untuk memanaskan diri ketika mana dia mesti sejuk. Itu analogi begitulah. Maka dengan analogi begini, suami isteri masing-masing mampu memanaskan, mampu melindungi daripada krisis, daripada permasalahan yang mereka hadapi secara bersama-sama. Yang penting, kalau ada apa-apa, luahkan hati masing-masing. Luahkan hati masing-masing, bincang elok-elok. Janganlah kita ni duk pendam sorang-sorang. Yang kata, harap-harap dia fahamlah apa kuasa. Tak faham. Jangan rasa faham, tak faham. Kita duk fikirkan, orang perempuan fikir, lelaki aku faham lah apa yang aku rasa. Bila lah dia pujuk aku. Tak faham. Yang lelaki pula, kenapa dia ni? Daripada semalam tak bercakap ni, apa pula salah aku ni? Itulah dia datang minta maaf. Benda itu tidak akan faham. Sebab itulah perlu untuk saling sama-sama meluahkan isi hati sekiranya ada permasalahan yang berlaku. Kalau kita tak buat begitu, maka sangat sukarlah untuk kita memahami antara satu sama lain. Dan kita rujuk sirah bagaimana perkara yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah, di mana bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril di Gua Hira itu, bagaimana Sayyidatina Khadijah berfungsi ketika mana Nabi balik itu. Nabi Sayyidatina Khadijah menenteramkan baginda dan sebagainya. Itu fungsi yang sepatutnya kita melihat dan kita ambil contoh teladan yang baik. Ini kalau balik keadaan yang kata yang gemetar begitu, kalau kita konteks ini, apakah kaedah kita buat? Apakah cara kita buat? Kena maki ke apa, kena marah ke? Itu konteks kita hari ni. Okay. Kadang-kadang kita hari ni kita lihat kepada permasalahan yang timbul di kalangan kita sendiri, iaitu telefon kita sendiri tu, WhatsApp dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak tahu dengan sedikit ikon-ikon yang di-share yang tak ada niat apa-apa tapi boleh menimbulkan syakwa sangka yang menyebabkan adanya ketidakpuas-hatian. Di ketika itu perlunya ada pendetilan, perlunya ada perkongsian luahan rasa dan sebagainya supaya tiada apa-apa buruk yang berlaku. Itu penting. Di had-had bercakap dan sebagainya itu perlu kita laraskanlah supaya tidak menampakkan ada permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keluarga yang boleh dizahirkan oleh orang lain. Bukan buat apa pun. Kita tulis status dan sebagainya tapi menampakkan kita ni ada masalah. Okay? Itu tadi lah. Maka yang keempat iaitu pakaian itu juga merujuk kepada menyempurnakan diri seorang itu. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat pertama, Allah sebut kata, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu telah menjadikan kamu bermula daripada diri yang satu itu Adam AS dan menjadikan Hawa dan menjadikan Adam itu pasangannya, isteri-isterinya itu Hawa. Gambarannya lah daripada satu itu saling melengkapi antara satu sama lain, menyempurnakan di antara satu sama lain. Maka kewajipan suami isteri itu untuk mengetahui hak-hak dia lah, hak-hak dan kewajipan yang perlu dilaksanakan. Okay? Dia tak boleh sewenang-wenangnya
meletakkan buruk sangka kepada suami atau isteri, tak buruk sangka kepada isteri, itu tak boleh. Dia kena sama-sama. Ini cerita ni kalau tuan-tuan ibu-ibu sekalian dengar perkongsian daripada orang mahkamah syariah dan sebagainya, qadi-qadi lagi lah menarik. Kadang-kadang umur dah kata lanjut, umur dah masuk 60 70 ni, time itulah krisis-krisisnya timbul. Tak sekufu dan sebagainya. Kata dia kata nenek dia tak suka dah duduk dengan aku dekat pondok ni. Dia suka duduk dengan anak-anak dia je. Jadi itu krisis-krisis menyebabkan ada timbulnya ketidaksefahaman di antara satu sama lain. Itu kena lunaskan, kena betulkan lah. Okay. Maka bagaimana cara kita ni, kita nak pastikan rahsia-rahsia dalam keluarga kita ni tidak diheboh-hebohkan kepada orang lain. Pertama sekali, kita ataupun suami ataupun isteri jangan lupakan jasa masing-masing. Isteri jangan lupakan jasa suami yang mana banyak berkorban, dan suami juga jangan lupakan jasa isteri yang banyak berkorban untuk keluarga sendiri. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagaimana yang dinyatakan, iaitu dalam satu kisah solat gerhana matahari, Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan solat gerhana dengan solat yang panjang. Rasulullah SAW melihat syurga dan neraka. Baginda bersabda kepada sahabatnya, dan aku melihat neraka, aku tidak pernah melihat pemandangan yang sedahsyat seperti ini sama sekali. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Maka para sahabat pun bertanya, mengapa demikian ya Rasulullah? Baginda Rasulullah SAW menjawab, iaitu kerana kekufuran mereka. Kerana kekufuran mereka. Kufur macam mana? Iaitu kekufuran mereka yang mana mereka kufur kepada suami-suami mereka. Kufur kepada suami-suami mereka, kufur kepada kebaikan-kebaikan. Maka dikufur kepada kebaikan-kebaikan yang suami mereka itu laksanakan. Suami buat kebaikan tetapi mereka tidak mengambil pot ke mengindahkan kepada itu. Maka kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka dengan sebaik-baiknya, kemudian aku melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia suka, dia akan berkata, aku tidak pernah melihat sedikit pun daripada kebenarannya. Maka digambarkan kufur ini iaitu kadang-kadang ini bab bila masuk bab yang kata kes-kes perceraian dan sebagainya, bila mana diceritakan nak berlaku perceraian dan sebagainya, kadang-kadang orang perempuan yang banyak sikit dia punya persoalan-persoalan, dia punya jawapan-jawapan, kata ini lelaki semua tak guna daripada mula-mula kahwin sampai kan semua tak guna, semua benda yang dia tak suka. Sekejap dia beritahu dia tadi. Okey, nak gambarkan di sini kalau contoh perceraian yang berlaku, bila mana dihadapkan di hadapan qadi. Daripada qadi itu daripada permulaan dicerita sampailah berjam-jam cerita tu semua keburukan suami dia. Buruk. Jadi bila mana ditanya kepada saya suami pula, adakah keburukan isteri? Ada, banyak, tapi tak apalah, saya diam-diam sajalah, mudah-mudahan keburukan itu akan hilang dan sebagainya. Nak gambarkan bahawa kadang-kadang kita tidak melihat untuk kita ni meletakkan jasa-jasa yang telah ada, kebaikan-kebaikan telah ada daripada zaman mula kahwin sampai sekarang ini. Ada jasa-jasa, ada kebaikan-kebaikan yang kita kadang kita tidak nampak. Kita nampak yang kita tak nampak yang baik itu, kita nampak yang buruk saja, menyebabkan itulah ketidaksefahaman yang ada. Okey. Sama juga ya, suami jangan merupakan isteri-isteri ni kadang-kadang dia masak di rumah, dia mengandungkan anak kita, dia melahirkan anak kita, menyusukan anak kita, menjadikan rumah kita sebagai pusat ilmu yang pertama. Itu semua jasa-jasa yang jangan dilupakan. Jangan dilupakan, kerana itulah jasa yang sangat besar yang perlu kita hargai lah. Jadi bila kita ingat perkara-perkara begitu, pasti kita tak akan menyebabkan ada timbulnya perkara-perkara yang tak sepatutnya timbul. Yang tak sepatutnya timbul lah dalam kehidupan keluarga. Maka itu semua tadi tu jangan kita war-warkan kepada orang lain. Rahsiakan hal ehwal keluarga kita, rahsiakan hal ehwal suami, rahsiakan hal ehwal isteri, rahsiakan hal ehwal anak kita kepada orang lain. Okey, kadang-kadang satu cerita lagi, itu kadang-kadang kita suka bercerita tentang kejayaan anak kita pada orang lain. Jadi itu pun antara perkara boleh menimbulkan hasad, dengki, fitnah dan sebagainya. Dia jumpa datang aja kita tak tanya pun, tapi cerita, anak saya pertama kerja sekian-sekian, yang kedua sekian-sekian, yang ketiga sekian-sekian, yang keempat sekian-sekian, lima sekian-sekian. Semua anak dia berjaya. Jadi nak cerita kepada orang, anak dia berjaya lah. Sedangkan anak kawan tu pun okey juga. Jadi jangan kita ni melampau sangatlah nak cerita kepada orang tu.
hal ehwal anak kita tu. Sebab majoriti hari ni ramai dah berjaya lah. Kalau dulu nak dengar orang masuk universiti satu kampung tu jarang. Jumpa satu kampung. Satu kampung tiba-tiba dapat masuk universiti. Kita buat solat hajat, buat baca yasin, buat tahlil, buat kesyukuran besar-besaran sebab the only one masuk universiti dalam kampung tu. Hari ni kata dah biasa. Habis belajar masuk universiti, jadi itu perkara yang biasa dan tidak perlu kita nak war-war daripada orang lain supaya tidak tertenah dan sebagainya. Okey, itu yang kedua lah berkaitan kita menyembunyikan perkara-perkara yang berkaitan hal ehwal keluarga kita. Yang ketiga, yang terakhir iaitu rahsiakan tentang harta kita. Okey, rahsiakan tentang harta kita. Satu hadis yang mana hadis ini yang mana ada berpandangan lah, tapi hadis ini cenderung kepada hadis yang tidak sahih, yang sahihnya yang menghasankan atau mensahihkan atau letakkan status hasan ini ada seorang sahaja iaitu Syekh Albani. Yang lain itu meletakkan bahawa ini hadis yang dhaif, hadis palsu dan sebagainya. Okey, tak apa. Cuma kita lihat hadis ini iaitu berkaitan dengan ista'inu ala injahi al-hawaiji bil kitmani fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Mintalah pertolongan untuk hajat-hajat kamu dengan menyembunyikan kerana setiap manusia yang punya nikmat akan dengki oleh orang lain. Okey, maksudnya di sini merujuk kepada harta lah. Merujuk kepada harta. Kalau kita ada harta lebih ni, maka kita kena sembunyikan daripada pandangan orang lain. Tak perlu kita nak share-sharekan, kita tunjuk buat video live, kata dapat gelamah yang baru, macam ni gelamah, tunjuk semua sekali. Tak perlu kita tunjuk kepada orang lain kerana boleh mendatangkan hasad dengki. Ataupun kita ni terang-terangan dapatlah kata bonus ke, dapatlah kata rezeki lebih Allah bagi pada kita ni, kita beli perabot baru. Satu lori datang, letak perabot baru. Tengah-tengah hari, ataupun tengah hari, tengah orang tak ada kan. Petang ni kadang-kadang jiran-jiran pun tengah keluar untuk ambil angin. Semua tengok sampai 3 lori sekali keluar perabot baru, katil baru, elektrik baru. Jadi itu perkara yang boleh kita elakkan lah. Cuba datangkan ketika mana waktu orang tak ada. Contoh waktu pagi yang mana dalam pukul 10-11 itu orang tak ada. Ataupun waktu tengah hari sedikit orang tak ada. Ataupun waktu malam orang dah masuk rumah balik, kita pun datangkanlah perkara tersebut supaya jiran tangga ini tidak iri hati, tidak letakkan hasad dan sebagainya. Itu perkara pertama lah berkaitan dengan hal yang harta kita ni. Okay. Harta kita ni jangan kita tunjuk kepada orang lain dan jangan kita zahirkan kepada orang lain nikmat itu. Okay. Yang keduanya, harta kita ada ini kita kena infakkan, kita kena sedekahkan kepada orang-orang yang sepatutnya yang menerima harta tersebut, yang boleh menyebabkan harta itu mengalir tanpa kita zahirkan kepada orang lah. Maksudnya kita tahu bahawa kita kena sedekahkan, kita kena infakkan, tapi jangan sampai benda itu dilihat oleh orang lain supaya dilihat oleh orang lain dengan pandangan itu nak menunjuk. Contoh kita katakan kita ada sedikit wang, maka kita sedekah infak untuk buat masjid. Buat masjid yang mana dengan pembinaan masjid itulah ia dapat meningkatkan kata pahala kita. Sebenarnya sabda Nabi SAW itu, siapa yang bangunkan sebuah masjid Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sekecil apa pun, Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah dalam surga. Hadis besar. Maka kalau kita ada tempat-tempat masjid-masjid yang nak dibina, maka sama-sama kita infak dan tak perlu kita keluarkan pada orang tua. Aku tulis RM10, RM10,000, RM10 bagi tahu dalam satu grup kita. Tak perlu kita nak wawarkan begitu. Okey, nak infak sajalah. Contoh macam dekat taman saya ni, masjid Desa Cepaka baru nak bina. Kita dapat kelulusan dan sebagainya, baru nak bina. Maka kalau ada orang nak infak, dipersilakan. Alhamdulillah kalau ibu ayah sekolah nak berinfak, boleh berinfak. Kerana itu satu saham yang paling besar, dan infak tersebut harta kita ada, tak perlu kita wawarkan kepada orang lain. Yang penting niat kita lillahi ta'ala, dan insya-Allah Allah akan berikan cara yang sebenar-benarnya. Okay. Yang kedua, kita buat juga dengan harta kita itu rumah untuk kita musafir. Rumah musafir kita, rumah yang mana adanya persinggahan dia bukan bertujuan untuk buat maksiat. Macam dulu kita lihatkan ada buat pondok kecil. Dan pondok kecil itulah yang digunakan untuk orang dulu berhenti rehat seketika. Bila mana kita lihat, kita pergi ke bendang-bendang, nampak ada pondok-pondok kecil kan. Betul, pondok itu dibuat untuk tuan tanah tu, tapi kadang-kadang yang singgah di situ antaranya orang lain singgah kejap di situ, panas, hujan. Kadang-kadang burung-burung pun beristirahat di situ, maka pahalanya berganda-ganda, mengalir sentiasa. Maka kita hari ini, kita kena usahakan supaya kita kena jadikan harta kita itu
untuk diri kita dan untuk kita pastikan harta kita ada itu, kita sembunyikan daripada pengetahuan orang lain supaya tiadanya hasad dengki dan sebagainya. Harta kita mungkin banyak, kadang-kadang slip gaji kita pun tak payahlah kita tunjuk pada orang. Ini dapat gaji besar-besar, tunjuk gaji, gaji aku sekian-sekian, tak perlulah kita cerita pada orang. Biarlah dia rahsia kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah rahsiakan kepada kita nikmat yang cukup-cukup besar untuk kita sama-sama mendapat manfaat daripada apa yang kita gunakan atas dunia ini. Okey, tiga perkara yang insya-Allah mudah-mudahan dapat manfaat lah kita kongsi pada pagi ini, iaitu rahsia pertama, rahsia umur kita tu tak perlu kita rahsiakan umur kita, jangan kita war-war kepada orang lain. Mungkin kita takutlah benda itu akan dapat kita katakan kesan kepada orang lain. Yang kedua iaitu berkaitan dengan hal ehwal keluarga kita, rahsiakan juga lah hal ehwal kita daripada orang lain. Yang ketiga iaitu berkaitan dengan hal ehwal harta kita, rahsiakan juga daripada pengetahuan orang lain. Mudah-mudahan tiga perkara ini dapat melindungi kita daripada sifat hasad, dengki dan juga fitnah-fitnah yang boleh melandasi diri kita insya-Allah pada hujung-hujung umur kita ini, kerana kita berada pada akhir zaman yang berkemungkinan kita akan terlibat dengan fitnah-fitnah dunia yang cukup-cukup banyak. Wallahu ta'ala alam, saya serah kembali kepada Puan Ainun. Sekian lagi persoalan. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin ada yang nak bertanya Ustaz kan? Tak buka soalan. Dipersilakan untuk ada sebarang kemusykilan. Silakan. Okay, nampaknya dia Ustaz. Memang dah jelas tu. Alhamdulillah, jazakallah khair atas Ustaz Dr. Khairul Ashraf atas pertanyaan ini mengenai rahsia yang perlu disembunyikan. Oleh itu, hendaklah kita menjaga perkara-perkara yang dirahsiakan, yang perlu kita sembunyikan. Dan ini agar kita tidak mengundang sebarang musibah dalam keluarga kita sendiri. Dibimbangi jika kita menyalahi akhlaknya, maka akan hilanglah keberkatan dan kebaikannya. Allah SWT melindungi kita semua dari sebarang perbuatan terkutuk dan terkeji, dan diberikan kebaikan dan keberkatan di dalam hidup ini. Dan akhir kata, ilmu ini adalah milik Allah Ta'ala. Siapa yang menyebarkannya, insya-Allah Tuhan akan menggandakan 4 kali ganda kebaikan itu kita. Dan semoga Assalamualaikum Pak Ainun. Ada soalan dalam chat. Oh ya ke? Saya tak nampak nak baca ni Ustaz. Okay, Ustaz baca. Ada ke? Assalamualaikum Puan Ainun dan Ustaz, itu soalan dari saya. Saya baca ya. Ustaz, dalam surah Al-Ahqaf tadi, adakah khusus untuk orang-orang berumur 40 tahun ke atas untuk mengamalkan membaca doa tu? Terima kasih. Terima kasih Puan Isum. Okey, dia doa itu bukan spesifik untuk orang 40 sahaja, tapi kita boleh baca lah, untuk kita boleh baca untuk siapa-siapa sahaja boleh baca doa tersebut. Cumanya diletakkan bahawa orang kata bila masa sampai tempoh matang dalam umur tersebut, maka perbanyakkanlah baca doa tersebut. Kalau nak baca sekarang pun, nak baca kemudian pun tiada masalah. Tapi digambarkan bahawa sebab kita tahu umur kita ni sempat sampai di mana, maka ketika mana kita tahu bahawa ada doa yang boleh kita amalkan, maka kita amalkan doa itu. Mudah-mudahan doa yang kita amalkan itu dapat masuk ke jiwa kita dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Ada lagi soalan yang lain? Okey, baik Ustaz. Nampaknya dah tak ada Ustaz ya, insya-Allah. Dan Ustaz, kita akhiri dulu menemukan majlis ini dengan kafaran dan surah Al-Ahqaf. Silakan Ustaz. InsyaAllah, terima kasih banyak semua yang hadir pada perkongsian pada pagi ini. Kita tangguh dulu pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Ainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita ada lagi, kita ada hasratnya.